bersama saya Wani Carey, hos anda dalam Breakout at Didik TV. Untuk segmen kali ini, Wani bersama Guru Cemerlang Sains SMK Jelun Kedah, iaitu Cikgu Hilmi. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah sihat. Wani macam mana, sihat ke? Sihat dan bertenaga Cikgu. Okey, sebab Wani sebab sains ni sebenarnya antara subjek favourite Wani jugalah. Jadi hari ini untuk pelajar-pelajar semua, kita bersama Cikgu Hilmi nak tahu macam mana cara untuk menguasai dan skor kertas satu. Jadi Cikgu, untuk mulakan kita punya perbincangan hari ini, boleh tak Cikgu kongsi sikit macam mana cara untuk memahami kertas satu ni Cikgu? Okey, terima kasih Wani. So, sebelum kita pergi tengok lebih lanjut dulu tentang apa sebenarnya yang kita nak faham tentang kertas satu ni, so kita kena tahu dululah apa format yang kita ada untuk mata pelajaran sains kalau SPM, peperiksaan SPM. Okey. Untuk sains ni, kita ada dua kertas, kertas satu dan kertas dua untuk peperiksaan dia. Kertas satu dia ada 50 soalan, ada 50 markah kat situ. Untuk kertas dua pula kita ada 12 soalan dan 70 markah kat situ. Dan sebenarnya Wani, untuk kertas satu ni dia lebih senang lah kalau pada saya lah. Sebab apa? Sebab kertas satu ni dia ada pilihan jawapan. Sebab dia soalan objektif. Jadi kita boleh pilih. Jadi pelajar kalau dia mungkin tak tahu pun, kadang-kadang dia bila dia tengok daripada pilihan jawapan yang ada tu kadang-kadang macam dapat idea daripada situ kan. So sebenarnya yang itu lebih membantulah. Dan untuk tips kepada pelajar saya sendiri yang saya buat dengan pelajar saya lah dekat SMK Jerlun ni, biasanya saya minta dia orang target sehingga 40 per 50 markah daripada soalan kertas satu untuk kalau dia nak skor dapat A. Okey. Kan? Kemudian selebihnya markah tu dapatkan daripada kertas 2, 50 ke atas lah, 50 per 70, saya rasa insya-Allah lah memang boleh dapat. Memang boleh dapat lah keputusan yang baik dalam SPM. Okey, itu cara kalau kita nak orang kata target berapa markah kita dapat, berapa yang kita kena skor. Okey, sekarang ini Cikgu, untuk soalan kedua, Wai nak tanya. Senang tak sebenarnya kita nak memahami proses sains ni Cikgu? Okey, sebenarnya kan subjek sains ni orang selalu cakap susah kan. Itu yang setakat yang kita dengar lah kan. Tapi sebenarnya kalau betul-betul kita belajar sains tu dan kita boleh kaitkan dengan apa yang ada di sekeliling kita, memang kita boleh nampak sebenarnya sebab sains ni dia tentang penjelasan apa yang berlaku kat sekeliling kita. Jadi sama juga dengan kemahiran yang kita belajar dalam sains, iaitu kemahiran paling penting sekali, iaitu kemahiran proses sains. Ataupun macam-macam lah, kadang-kadang orang sebut kemahiran penyiasatan saintifik, apa semua tu kan. Dan dia ada step-step dia. Dia ada step-step dia. Macam contoh, first kali bila kita berdepan dengan apa-apa isu, kita mesti boleh kenal pasti masalah. Apa isu dia kat situ sebenarnya. And then daripada situ kita buat hipotesis. Oh, dia jadi macam ni sebab macam ni. Dia jadi ini sebab yang ini. Jadi ada langkah-langkah dia. Kemudian seterusnya kita rancang eksperimen, kita jalankan eksperimen tu kita sebab kita nak tengok betul tak hipotesis yang kita buat tadi. Kita kawal pemboleh ubah. Kemudian kita kumpulkan data apa yang ada kat situ. Tak mainlah main cakap-cakap saja kan. Kita kena ada pengukuran, kita gunakan data. Jadi daripada situ kita analisis dan seterusnya kita buat kesimpulan. Itu yang dikatakan dengan penyiasatan saintifik. Maknanya bila kita belajar sains tu kita kena ada pemikiran yang macam itulah. Maknanya kita tahu ada isu, kita kena selesaikan secara langkah demi langkah. Okey, itu untuk orang kata untuk menguasai proses sains ni sebenarnya kita boleh buat dengan mudah kalau kita menggunakan segala data yang diberikan. Okey, seterusnya Cikgu, adalah cara macam mana untuk menguasai kertas satu ni? Disebabkan objektif, jadi Cikgu ada tak cara yang nak bagi murid-murid senang skor untuk kertas satu ni Cikgu? Okey, kalau saya sendiri dengan pelajar, memang saya selepas kita dah belajar lah, maksudnya kita dah belajar semua, sukatan pelajaran pun dah habis, memang saya sangat menggalakkan pelajar-pelajar saya supaya buat banyak latihan kertas satu. Sama ada secara online ataupun offline. Maksudnya online ni sebab kita ada banyak sekarang tahu bahan-bahan di internet yang menggunakan Google Form.
Jadi pelajar boleh jawab soalan-soalan ni dan kita target dia dapat 40 ke atas. Macam saya cakap tadi, itu salah satu tips untuk dia nak dapatkan A dalam mata pelajaran sains untuk SPM. Okey. Jadi ada lagi Wani. Lepas tu selain daripada online, kita boleh juga minta dia buat secara bersemuka lah. Macam sekarang kan kita boleh bagi modul, kita foto state bagi kat dia dan yang penting latihan lah. Kalau macam saya target dengan pelajar saya tu mesti sekurang-kurangnya 10 set dia kena selesaikan. Dah dapat 500 soalan kat situ. Okey. Sangat membantu nanti. 10 set dah boleh bantu anda untuk menguasai kertas satu. Okey, sekarang ini cikgu, bentuk soalan yang perlu difokuskan dalam kertas satu ni apa yang paling utamanya cikgu? Okey, untuk kertas satu ni dia sebenarnya dia macam dia ambil semua topik tu secara berdasarkan fakta lah. Jadi dia tak macam kertas dua. Kertas dua tadi dia kertas subjektif yang dia ada soalan struktur, soalan esei. Jadi pelajar kena fikir apa jawapan dia. Tapi untuk kertas satu ni dia lebih kepada benda-benda yang berkaitan dengan fakta. Memang ada melibatkan kemahiran berfikir murid juga. Tetapi sebenarnya dia melibatkan hampir semua topik yang ada dalam tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Jadi kalau macam tips saya dengan pelajar bila kita nak jawab soalan kertas satu tu, highlight ataupun gariskan kata kunci yang ada pada kertas satu tu pada soalan dan juga pada jawapan. Sebab yang itu memang akan membantu pelajar untuk nampak sebenarnya apa yang ada dekat ataupun kehendak soalan dan juga jawapan lah. Dan kebanyakan pelajar ni dia selalu silap dekat mana tahu Wani? Dia selalu silap dekat soalan-soalan yang macam kena fikir dua kali tau. Macam saya sebut soalan dua lapis lah. Dua lapis ni contoh dia macam soalan yang dia tanya organ A tetapi dia tak tanya organ A tu apa. Tapi dia tanya apa fungsi organ A ataupun apakah bahan lain yang boleh gantikan organ A. So kena dua kali berfikir. Pelajar kita ni kadang-kadang dia nak cepat kan, dia terus jawab saja. Kalau dia tengok balik betul-betul sebenarnya dia dua kali dia kena fikir. So kat situlah dia orang kena hati-hati. Oh, itu antara kesilapan yang pelajar sering buat lah. Okey, nampaknya memang agak tricky ya sains ni. Dia mudah tapi kalau anda tidak betul-betul fokus dekat certain things yang penting dalam kertas sains ini, susahlah nak dapat markah. Jadi macam mana nak dapat markah yang mudah? Kita saksikan dulu perkongsian daripada Cikgu Helmi. Jom kita saksikan. Kalau dah adik-adik faham format soalan, maka senang adik-adik nak jawab. Tips kedua adalah arahan soalan. Bila adik-adik dah faham format soalan, so adik kena tahu apa yang soalan nak. Atau kita panggil kat situ arahan soalan. Tips yang ketiga adalah kata kunci. Selain daripada arahan soalan, adik-adik perlu kena pandai, kena pasti kata kunci yang ada pada soalan. Tips yang keempat adalah markah sebagai panduan. Maksudnya adik-adik boleh gunakan markah yang diberi itu sebagai panduan untuk adik-adik nak memberikan sebanyak mana jawapan. Tips yang kelima adalah jawapan mesti disokong oleh kemenagan. Maksudnya bila adik-adik menjawab, janganlah tulis satu perkataan saja untuk pertanyaan yang panjang lah. Jadi buat sikit huraian untuk nak bantu supaya jawapan adik itu lebih sampai, lebih difahami. Tips keenam adalah kemahiran berfikir aras tinggi ataupun lebih dikenali sebagai cepat. Tips ketujuh adalah dengan memberi fokus kepada prinsip sains. Jadi boleh rujuk blog cikgu, itu www.cikguhelmi.com dan insyaAllah cikgu akan kemaskinilah dia punya maklumat itu dari masa ke semasa. Itulah dia tadi paparan yang telah dikongsikan untuk anda semua hari ini. Jadi jangan ke mana-mana sebab kejap lagi pada 10.55 pagi, Wani akan bersama dengan Cikgu Helmi sekali lagi untuk berkongsi dengan anda tips dan juga pesanan Cikgu Helmi untuk semua pelajar yang akan menduduki sains kertas 1. Jangan ke mana-mana bersama saya Wani Carey dalam Breakout at Didik PD.